أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد وبسند المتصل منا إلى أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى قال باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان. Bab tentang air yang digunakan untuk air yang dibasuh dengannya rambut manusia ataupun bulu manusia. Maksudnya air yang terkena rambut, adakah air itu dianggap suci atau tidak. Wa qala Abu Sufyan. So dalam hadis tu, hadis mu'allaq, athar yang dikemukakan oleh Al-Bukhari selepas tajuk. So antara athar iaitu kata-kata para tabi'i, sini Zuhri, kemudian Sufyan. Tapi Sufyan tabi'i. Wa qala Sufyan. Berkata Sufyan. Biasanya Sufyan kita ada dua. As-Sawri dengan Uyainah. Sufyan bin Uyainah ataupun satu lagi Sufyan Al-Thawri. Yang mana satu tu? So kata Ibn Hajar, Al-Mutabadir. Mutabadiru. Al-Mutabadiru. Yang terlintas dalam kepala seseorang, ila az-zihni, dalam kepala seseorang ataupun pemikiran seseorang, apa yang terlintas bila sebut Sufyan? Biasanya dia kata Sufyan ni ialah annahu ibnu Uyainata. Sebab biasanya dia yang meriwayatkan hadis banyaknya daripada Zuhri. Li qaunihi, kerana dia Ma'rufan birriwayat, dengan periwayatannya, birriwayati an Zuhri, daripada Zuhri. Zuhri ini ialah Ibnu Syihab Az-Zuhri. Bukannya duna As-Sawri. Ma'ruf. Maksudnya As-Sawri ini kurang ma'ruf. Bukan tak riwayat langsung. Kurang ma'ruf berbanding dengan Zuhri. Cuma dia kata tempat kita sini ni bukan Uyainah, tapi Sawri. Lakinna, tetapi al-murada yang dimaksudkan dengan Sufyan huna di sini ialah As-Sawriyu. Sufyan As-Sawri. So kita nak tahu macam mana tu? Kita kena tengok riwayat lah. Ada riwayat sebut tentang, dalam riwayat yang ni ada sebut Sawri ataupun Uyainah. Dia kata ada fa ni mana kerana? Fa inna, kerana al-walida, kerana Walid bin Muslim. Walid bin Muslimin. Aqaba. So dia menyebut selepas tu. Aqaba. Dia menyebut selepas tu athar, yakni riwayat Az-Zuhri. Az-Zuhri. Yang ini. Haza. Mana tu? Ingat balik yang ini. So dia kata Walid bin, ini hadis kita ni diriwayatkan oleh Walid bin Muslim sini. So dia cerita bahawa tok guru dia ni dua orang, satu nama Auza'i, satu Abdul Rahman bin Nabar. So mereka ni ambil daripada Zuhri. Yaqulu fi ina'i qaumin walagha fihi al-kalbu falam yajidu ma'an ghairahu qala yatawadda. So orang tanya dia lah kan, kalau air tu dijilat, bekas tu dijilat oleh anjing,
kemudian tak ada air dah selain daripada air tu aja. Nak buat macam mana? Kata Zuhri, kamu berwuduk dengannya. Semana kamu boleh berwuduk dengannya, tak apalah kan? Qala faqultu li Auza'i ma taqulu fi dhalika faqala ara. Kemudian aku sendiri yang ni Walid tu, dia pergi tanya tu guru dia ni kan, Auza'i tu, pandanganmu macam mana? Ma taqulu fi dhalika. Faqala, dia jawab, pandangan aku ialah dia kena berwuduk lepas tu tayammum, gabung dua-dua. Kemudian aku pun bengong lah, dia kata gitu, aku pun pergi tanya. Qala Walid fazakartu li Sufyan. So, aku pun pergi tanya, pergi sebut benda tu kepada Sufyan. Aku tanya dia lah kepada Sufyan. So sini sebut dengan terang-terang sini kan, Ats-Tsauri, kitab Tamhid. Okey, ini kan disebut dengan nyata kan, Sufyan ni Sufyan Ats-Tsauri. Fa'inal Walid ni kan selepas tu dia sebut selepas tu kan. Aqabah ni maknanya selepas tu dia sebut asal Zuhri itu sepenuhnya. Dengan kata-kata dia, ayat dia yang akhir itu ialah, aku sebut perkara ini, fazakartu zalika kepada Sufyan Tsauri. Li Sufyan Ats-Tsauri. So gitulah kita, kalau Ibnu Hajar ni dia ajar kita, cara dia, kalau sekiranya kita ada nama orang, dan nama orang tu kita tak tentu, refer kepada siapa, kita kena tengok riwayat yang lain. Tengok riwayat yang lain yang kok ada orang sebut sepenuhnya. Nama tu penuh, lengkap sikit, ataupun ada gelaran sikit. Sebab perawi-perawi yang atasan ni, yang selepas tu kadang-kadang dia sebut penuh. Kadang tu yang awal tu tak sebut penuh. Kita ada 2-3 orang yang meriwayatkan hadis tu. So saya pergi tambah nama guru saya tu sekali dengan bin ayah dia. Yang kawan saya ni dia hanya riwayat cukup dengan nama sahaja tanpa sebut bin. Kalau kebetulan bin serupa, ada seorang rakan kita lagi dia tulis dia ni Kelantani ke Selanjuri ke orang Selangor ke orang apa kan. Itu di antara teknik lah dalam mengenal, cara nak mengenal rawi yang mubham gitu. Mubham dari sudut keterangan dia tu. Mubham artinya tak berapa jelas tentang siapa dia. So kita tak boleh reka. Kemudian dia kata faqala wallahi hadzal fiqhu bi ainihi. So kita tengok yang ayat dia ni kan, ni ayat dia. Faqala hadza wallahi al fiqhu fi bi ainihi, ada tambah sikit bi aini. Dia kata ini satu kefahaman fiqh, memahami ilmu syariat tentang hukum akal ni panggil fiqh. Apa yang diucapkan oleh Auza'i itu dia satu fiqh. Artinya dia faham tu, faham. Faham tu dia ambil daripada mana? Daripada firman Allah Subhanahu wa taala. Liqauli Allahi azza wa jalla falam tajidu ma'an fatayammamu. So ayat Quran yang kalau sekiranya kamu tak jumpa air, hendaklah kamu bertayammum. So air tu dia taradukkan air tu syak, sebab itulah dia tayammum. Fazakarahu. Kemudian dia sebut secara panjang hadis tu. Wazada ba'da, kemudian dia tambah lagi ba'da qawlihi syai'. Selepas kata-kata dia syai'. Ni kan. Wa hadza ma' falam tajidu ma'an. Allah sebut dalam Quran, kalau kamu tak jumpa air. Apa maksud air di sini? Wa hadza ma', dia kata air yang dijilat oleh anjing juga, ialah air juga. Wa fi nafs minhu syai'un, tapi pada diri aku ada something lah, dia kata mengenai air ni. Fa ara an yatawadda bihi wa yatayammam. Aku berpandangan elok orang tu berwuduk, kemudian selepas tu dia bertayammum. Ni kan dia tambah selepas perkataan syai' itu ialah fa ara an yatawadda bihi wa yatayammam. Aku tanya kata Walid, aku tanya Tsauri. Tsauri kata memanglah. Dari segi fiqh apa yang dikatakan oleh Zuhri kena berwuduk tu kan, sebab Tapi itu air. aku rasa lah, kata Tsauri,
Aku rasa elok berwuduk dan bertayamum. Kalau masalah ni kan dalam fiqh, dia Maliki, detail. Banyak sangat masalah furuk tentang air yang syak ni, air yang meragukan. Berbanding dengan fiqh-fiqh mazhab yang lain. Mazhab Syafi'i tak banyak. So maksudnya ambil air semayang. Ambil air semayang, bukan ambil air semayang lepas tu tayamum. Ambil air semayang, solat. Lepas solat, tayamum pula. Lepas tayamum, solat. So mana-mana satu tu boleh jadilah kan. Manakala yang tu tak sah, yang ni sah. Lepas berwuduk, solat. Lepas solat, tayamum pula. Lepas tayamum, solat pula. Jadi dua lah. Bukannya berwuduk lepas tu tayamum. Fasamma as-Sawri. Jadi Sufyan as-Sawri dia menamakan al-Akhza. Akhzabi mana berpegang kepada petunjuk dalalatul umum. Petunjuk umum daripada ayat Al-Quran. Perkataan ma' dalam Al-Quran tu umum. So dia ambil itu sebagai, dia namakan sebagai fiqh. Fiqhan. Dia kata tu fiqh, dia faham. Sebab dia ambil daripada ayat Al-Quran. Al-Quran tu sebut ma'. So ma' tu tak ada, dia ma' tu umum, air. Mana-mana yang layak jadi air, boleh dijadikan air untuk berwudu. Wahia allati tadammanaha qauluhu ta'ala. Dalalah ni, petunjuk ni, ambil daripada mana? Ambil daripada apa yang terkandung di dalam ayat Al-Quran. Apa yang dikandungkan oleh ayat Al-Quran. Iaitu ayat falam tajidu ma'an. Maka apabila kamu tak jumpa air, hendaklah kamu bertayamum. So air dia perkataan digunakan di sini. Kemudian berbalik kepada bahasa Arab lah. Tu kena ngaji bahasa Arab secara nahu. Ngaji bahasa Arab secara nahu ni ialah kalau ada huruf nafi sini yang bermakna tidak. Kemudian sini nakirah. Umum. Umum maknanya dia tak masuk alif lam. Ma'an. Maka hukum tu akan jadi umum. Hukum akan jadi umum. Menguatkan lagi keumuman. Jadi liqauniha kerana kalimah tu ialah nakiratan kalimah tu fi nakirah siyakin nafi. Dalam konteks penafian. Kalimah tu kalimah nakirah dalam konteks nafi, maknanya sebelum dia tu ada penafian. Maka dia akan ta'ummu. So dia akan jadi umum. So, ayat itu akan jadi umum. Makna ayat itu akan jadi umum. Ataupun dalalah itu akan jadi dalalah yang umum. So tak boleh, masa tu tak boleh kita khususkan lagi. Wala tukhassu. So ayat tu tak boleh lagi kita khususkan. Dalalah itu tak boleh lagi kita khususkan. Melainkan kalau ada dalil yang jelas. Illa bidalili sarihin. Dalil yang jelas bukan dalil yang ada ihtimal lain, ada kemungkinan lain. Ada kemungkinan. Tak boleh. Nak kena betul-betul dalil. Ini kaedah orang dulu lah. Orang dulu dia istinbat hukum macam tu. Kemudian setelah tu di-advancekan lagi cara istinbat hukum tu oleh ulama-ulama usul lah. Jadi apa yang diamalkan oleh tabi'i dulu tu tak semestinya diamalkan oleh fuqaha kita ni. Sebab fuqaha kita lagi dia pergi detail lagi lah. Dari segi cara istinbat, cara mengeluarkan hukum. So dia lebih berkaedah lah. Kalau tabi'i ke apa, dia kaedah tu tak dikeluarkan. Kita hanya faham. Kita faham apa yang dia cakap tu melalui satu kaedah. So dia sendiri tidak mengeluarkan kaedah. So susahlah macam tu kan untuk orang kemudian tu. So sebab itulah hasil daripada gabungan semua tu, ini ulama-ulama mengeluarkan satu kaedah supaya mudahlah kita nak aturkan kalau sekiranya adanya masalah-masalah baru, macam mana nak berhukum tu. Macam sini kan dia ada satu kaedah dia bagi kan, satu je kaedah. Boleh jadi kaedah ni betul, tapi adakah dia tidak bersama dengan kaedah yang lain yang mendatang menyebabkan kita tak pakai dia? Sebab jumhur air jilatan anjing dikatakan najis. Jumhur mazhab. Wa tanjizul ma'.
najisnya air, tanjisul ma, dengan sebab jadi najisnya air disebabkan jilatan dibului anjing kalbi padanya pada bejana ghairu muttafaqin, tidak disepakati atas hukumnya antara ahli ilmu, baina ahli ilmu, between ulama-ulama, antara ulama-ulama yang fuqaha lah, ulama sebelum tu pun. So majoritinya macam Abu Hanifah, Syafi'i, Imam Ahmad, ini semua kata najis. Kalau yang kata suci tak najis, tahir, Imam Malik lah. So Malik dan ulama Zahiri. Ulama Zahiri Daud seperti Zahiri, Ibn Hazm dan Auza'i tadi kan, Auza'i. Yang tadi orang Auza'i, so dia lebih awal lagi sikit. Ini Auza'i ini kita tak masuk dalam imam ni kan, Malik ni yang kemudian lah, Malik Zahiri. So kalau nak sebut yang kemudian lagi ramai lah ni. Ibn Sirin, Ishaq bin Rahway, Abu Ubaid, Urwah bin Zubair, Ibn Abbas. So wazada Sufyan As-Sauri menambahkan daripada pihaknya, so daripada pandangannya. So dia datangkan pandangan dia, wazada at-tayammuma, tayammuma. So kena tayammum lagi dia, tambah tayammum. Tujuan dia ihtiyatan, berjaga-jaga dalam ibadat, takut tak sah, lebih ihtiyat dalam ibadat. Mana soal? Ambil sembahyang dulu dengan air tu, kemudian solat. Ditakdir yang takut tak terima kan, bertayamum pula. So tayamum, solat pula. So mana-mana satu tu mungkin jadilah kan. Tapi ini dikritik oleh Ismaili. Ta'aqqabahu Ismaili. Ismail nama dia Ahmad bin Ibrahim. Datuk dia nama Ismail. Jadi Ismaili. Ini ulama Jurjan di Iran. Dia terkenal dengan apa dia gitu? Mustakhraj. Adik-adik Bukhari ni, dia keluarkan yang mana Bukhari tak sebut. So dia cari tempat lain, sebut dengan standard yang sama. Maknanya macam adik kita sekarang ni kan. So dia boleh cari tok guru lain yang selain daripada tok guru Imam Bukhari yang mengeluarkan hadis ni. Jadi mustakhraj tu kadang-kadang hadis dia tu lebih detail lagi sikit daripada yang Bukhari. So dia boleh jadi tafsir lah kepada hadis Bukhari. Tapi sayangnya buku dia juga termasuk di antara buku yang kitab yang hilang. Yang adanya ada orang sebut-sebut lah, orang ni masa dia karang kitab dia tengok kitab Ismaili. Bi'anna, dia mengkritik dengan bi'anna ishtiratahu syarat jawazat tawaddu tu'i bihi idza lam yajid ghairahu. Ini siapa ni? Ini Zuhri lah kan? Ini orang tanya Zuhri ni, kalau tak ada air kan? Kalau tak ada air nak buat macam mana kalau tak ada air? Iza walagha fi ina'in laisa lahu wudu'un. Syarat dia bila air dijilat oleh anjing dalam satu bekas dan orang tu tidak memiliki air yang lain selain daripada air itu, maka kata Zuhri, berwuduk dah dengan air. So seolah-olah macam syarat dia di sini ialah syarat jika sekiranya tidak ada air selain daripada air itu. Jadi itu syarat kan? Syarat boleh isyratahu jawazal wudu at-tawaddu'i bihi, dengan air jilatan anjing itu, idza lam yajid, bila seseorang itu tidak menemui selain daripada air itu syarat dia. Jadi kalau dia syarat macam itu, ini menunjukkan ya dulu kepada tanjisihi, menunjukkan
air itu menajiskan. Jilatan itu menajiskan. Air jilatan itu menajiskan air. Jilatan itu menajiskan air. Mengikut pandangan dia. Li'anna zahir, kerana zahirnya apa yang kita faham, yajuzu tawaddu'u, boleh berwuduk dengan air itu, ma'a wujudi ghairihi. Li'anna zahir yajuzu tawaddu'u bihi ma'a wujudi ghairihi. Maknanya kalau air itu betul-betul air biasa, maknanya kalau ada air jilatan anjing dan ada air lain, air yang lain, so boleh aja mana-mana yang kita nak pilih, sepatutnya gitu kan. Tapi kalau dia dah buat syarat, tak boleh. Syarat dia Air lain kena? tu tak ada. Ada dia sahaja. Barulah boleh berwuduk. Maknanya kata yang ada air lain tu macam mana? Lagilah kan. Zahirnya, apa yang kita boleh faham. Itu iskal yang dikemukakan oleh Ismaili. Iskal maksudnya persoalan yang dikemukakan oleh Ismaili. Tapi ada ruang untuk jawab dia. Ada ujiba dijawab terhadap persoalan yang dikemukakan oleh Ismaili. Bi annal murada, maksud dia mungkin kata gitu tu ialah an isti'mala ghairihi, penggunaan air yang lain, mimma la yukhtalaf fihi aula. Maksud dia masalah aula tak aula lah. Maksud dia kalau ada air yang lain, aulanya kamu guna yang ni, bukan tak boleh. Aula kalau ada ni air jilatan anjing, yang ni air dalam botol, so gunalah air dalam botol tu yang tak dijilat oleh anjing tu. Aulanya gitu. Dari segi logik pun gitulah kan. Ini kena jilatkan anjing, geli. Bukan setakat jilat anjing, jilat manusia guna pun. Nak buat minum ke apa pun kita tak rasa geli dah nak guna. Jadi mungkin yang Zuhri kata itu ialah masalah aulawiyat. Masalah aulawiyat, makna keutamaan, bukan makna sah tak sah. Fa amma idza lam yajid, adapun bila dia tidak menemui air yang lain selain daripada air itu, lam yajid ghairahu fala ya'dilu, so dia tidak akan, ataupun kena fi'il amar boleh, fala ya'dil, so jangan dia berpaling kepada yang lain. Fala ya'dil anhu, fala ya'dil anhu wa huwa ya'taqidu taharati ila tayammum. Maknanya kalau ada air itu, air jilatan anjing, so janganlah kamu berpaling pergi kepada tayammum, sedangkan wa huwa ya'taqidu taharatahu, sedangkan dia mempercayai air itu suci. So sekarang ni maksudnya air itu suci ke tak suci. Kalau suci tak bolehlah bertayamum. Itu yang Zuhri punya kan. Okey, yang Sufyan punya tu, yang dia pakai tayamum tu macam mana? Wa amma futiya, adapun fatwa Sufyan. Nah, fatwa Sufyan Ats-Tsauri, dia kata selepas tu kena tayamum pula, lepas tu solat pula. At-tayammamu bitayammumi, selepas berwuduk, ba'dal wudu'i. So dalam kitab-kitab Maliki sebut macam tu. Maknanya cara dia ialah berwuduk dulu, kemudian solat. Kalau air itu masykuk, satu air yang syak, kita berwuduk dulu, kemudian solat, lepas tu tayamum pula, lepas tu solat. Bertayamum ba'dal wudu' bihi, fali'annahu ra'a annahu ma'un mashkukun. Kerana Sauri telah melihat air itu dah masuk dalam air jenis yang diragukan. Ma'un mashkuk. Air itu ragu padanya. Min ajli, disebabkan oleh min ajli ikhtilafi. Kerana ikhtilaf ulama. So, eloknya dalam ibadat dia kata kena ihtiyat. Fahtata. So dia berihtiyat dalam bab ibadat. Lil ibadati. So masing-masing lah. Masing-masing ulama tu, kecenderungan dia kan. Kecenderungan dia lebih jaga ihtiyat. So keluarlah satu kaedah. Kaedah ihtiyat, ibadat kena ihtiyat. Bagi yang kata kena ijtihad, pilih mana satu aja. Ada setengah kata tu
Nanti dia sebut bawah ni kan. Nanti air tu untuk elakkan kita ragu-ragu tu, buang air tu. So air tu masyhur kan. Ragu-ragu. Tumpahkan air tu. Tak ada air dah. Terpaksa lah tayamum. Tak timbul masalah membazir lah. Ragu-ragu tu dalam ibadat ni. Waqad tu'uqiba. Dikritik lagi tentang ni, masalah ihtiyat ni. Tu'uqiba. Bi'annahu yalzamu, kalau begitu, akan lazim lah, yang ni akan jadi wajib lah, akan jadi semestinya, yalzamu minas isti'malihi. So kalau kita guna juga min isti'mali an yakuna jasaduhu, ambil juga air untuk pakai, sebab dia kata guna dua-dua. Dalam keadaan syak tu boleh guna, kemudian tayamum. So kalau gitu akan berlaku keadaan begini. An yakuna jasadu tahiran. Jasad dia tahiran bila syakkin. Tanpa syak. Body dia tu tak kena air tu, tak ada syak lagi kan. Tapi bila dah kena air tu air masykuk. Fayasiru, kemudian body dia akan jadi disebabkan oleh menggunakan air yang ragu-ragu tadi. Body dia tu sendiri akan jadi syak pula. Masykukan fi taharatihi. Sebab itulah walihaza qala ba'dul a'immah. Setengah-setengah imam fuqaha ni dia kata nak elakkan benda tu, aulanya, yang lebih aula ialah ayyuriqa. Seseorang itu tumpahkan air itu. Yuriqa dhalikal ma'a. Kemudian dah tak ada pilihan lain dah, tak ada keraguan. Tinggal tayamum lagi. Summa yatayammamu. Wallahu a'lam. Wallahu a'lamu. Allah saja yang Maha mengetahui tentang hukum sebenarnya. Ini dah masuk masalah furuk-furuk dah. Asal tadi hasil daripada fatwa-fatwa yang dikemukakan oleh Zuhri, Sufyan As-Sauri. Okey, seterusnya tambihun. Satu peringatan. Ini tentang apa ni? Tentang bacaan ayat Al-Quran lah. Ayat Al-Quran kita baca falam tajidu ma'an fatayammamu. Ayat tayammum tu Allah kata wa in kuntum marda au ala safarin. Kalau kamu sakit ataupun kamu musafir, ataupun kamu pergi buang air lah, ataupun kamu bersetubuh dengan isteri kamu, falam tajidu ma'an, kamu tak ada air, maka dikala itu kamu kena tayammum dengan tanah. So ayatnya falam tajidu ni, lam tajidu, lam. Sebab ada riwayat yang lain sebut tambah in ni, fa in lam tajidu ma'an. Ni ganti falam tajidu ni dalam riwayat Bukhari. Sekarang ni manuskrip yang ada pada kita yang guna Bukhari ni, manuskrip ni guna yang macam kita baca lah. Yang kita baca ni, falam tajidu ma'an fatayammamu ni. Ni guna falam tajidu ni. Satu lagi manuskrip Bukhari kita ada fa'in ni, tambah ni. Adakah ini ayat Al-Quran? Fa'illam tajidu. Ada tak qiraat baca fa'illam tajidu ni? Yang ni nak persoalan yang nak dikemukakan oleh Ibnu Hajar setelah dia meneliti adanya manuskrip Bukhari yang tulis fa'illam tajidu. Waqa'a, terdapat fi riwayati Abil Hasan, riwayat Abul Hasan Al-Qabisi. Ingat tak? Abu Hasan Al-Qabisi. Daripada Abi Zaid Al-Marwazi. Zaidin Al-Marwazi. Fi hikayah, berkenaan dengan cerita tentang kata-kata Sufyan tadi. Fi hikayati qawli Sufyana. Di mana
Ayat Al-Qurannya yaqulullah disebut Allah berfirman fa illam tajidu ma'an. Tengok, bukannya falam tajidu tapi fa illam tajidu ma'an. Cuba kita tengok. Tak ingat dah semua ni. Carta-carta kita punya manuskrip Bukhari. Ini manuskrip Bukhari kita, manuskrip ramai orang penyalin-penyalinnya. So antara yang mutaakhir sini, yang terakhir sini mereka ni. Manuskrip ni. Yang biasanya Ibnu Hajar guna ialah Abu Zar sini. Manuskrip dia. Semuanya mari daripada Farabri belakang kan. Sini yang merupakan anak murid Imam Bukhari. Kemudian semua salin orang ni salin untuk guru dia salin untuk guru salin. Sampai orang yang akhir-akhir sekali iaitu Abu Zar Harawi dan satu lagi Al-Qabisi sekarang ni. Al-Qabisi yang ambil daripada Abu Zaid Al-Marwazi. Maknanya Al-Qabisi ni dia salin manuskrip Bukhari ni daripada Abu Zaid Al-Marwazi. Dalam salinan dia tu ayat yang ditulis ialah fa illam tajidu. Yang orang lain, kata-kata orang lain ni, ayat seperti mana ayat Al-Quran digunakan. Wakaza, selain daripada Qabisi tadi, wakaza demikian juga, hakahu telah diceritakan juga, telah diriwayatkan juga oleh Abu Nu'aim. Abu Nu'aimin fil mustakhraj. So Abu Nu'aim Asfahani ni orang Asfahan. So dia ada kitab mustakhraj. Macam Ismaili tadi, Ismaili ada mustakhraj. Dia keluarkan hadis-hadis yang lain. Hadis-hadis yang lain yang ada yang sama tapi guru-guru yang lain dikeluarkan. Maknanya dikutip lah. Dikutip, dibukukan untuk dibandingkan dengan riwayat Bukhari. Selain daripada dia, mustakhraj tu oleh Ismaili, ada lagi mustakhraj oleh Abu Nu'aim. Tapi yang terkenalnya yang mustakhraj Abu Nu'aim ni yang mustakhraj untuk Muslim. Muslim itu terkenal. Sebab yang ni tak ada dah. Kitab tu tak ada. Sekarang orang pergi cari manuskrip dia, jumpa dalam library sekian tapi tak sempurna. Ada dalam berapa bab je. Mustakhraj ala Bukhari. Adalah orang cetak sekarang ni. Cetak tapi dia nakis lah. Ni kitab ni. Mustakhraj ala Sahih Al-Bukhari oleh Abu Nu'aim Ahmad bin Abdullah Asfahani. So kitab dia tu barulah orang cetak. So kita nak cari yang ni tak ada lah. Yang kita punya ni tak ada dah dalam cetakan terbaru ni sebab cetakan baru ni kan nakis, tak sempurna. Wa fi baki riwayat. Adapun riwayat yang lain. Riwayat yang lain selain daripada Qabisi ni kan. Yang lain tu semuanya guna yang bacaan seperti mana yang dibaca lah ayat Quran tu. Semuanya guna falam tajidu. Adapun wa fi baki ar-riwayat. Dalam riwayat-riwayat yang lain dan riwayat ni mestilah muwafaqah kan, sama dengan riwayat yang dibaca kan, yang ditilawah kan. Wa huwal muwafiq. Ini bersetuju dengan apa yang riwayat yang dibaca at-tilawah. So Qabisi ni dalam manuskrip dia tu dia kata waqala al-Qabisi wa qad sabata zalika. Benda ni sabit dia kata. Dalam kitab fil ahkam, kitab al-ahkam. Ahkam oleh Ismail li Ismail al-Qadi. Qadi Ismail. So Qadi Ismail Abu Ishaq. Ismail bin Ishaq bin Ismail Baghdadi. Yang ni pun nakis ni. Yang ni pun nakis juga. So dia ada kitab dia, kitab ahkam ni lah. Kitab Ahkamul Quran. Ahkamul Quran. Ahkamul Quran ni ramai orang karang. Yang ni dia. So gelaran dia lain sikit lah. Ni Ahkamul Quran ni. Ni dia Qadi
So nama dia kata Ismail kan, Ismail Qadi. So nama dia sebenarnya adalah Ismail bin Ishaq bin Ismail. Baghdad, mazhab Maliki. Jahdami, dia punya gelaran kan. So kadang tu kita tak jumpa cari. Ni orang lama ni, ulama yang hampir-hampir dekat Bukhari 282. Meninggal tahun 282 Hijrah. So dia ada kitab dia Ahkamul Quran. So dalam tu lah. Kalau Ahkamul Quran mestilah sebut falam tajidu ma'an fatayammamu, mestilah ada ayat hukum akan tentang tayammum tu kan. So dia kata ya'ni bi isnadi ila Sufyan. Wa qad sabata fil ahkami li Ismail Qadi ya'ni bi isnadi ila Sufyan. So dia pun datangkan samalah sanad yang Sufyan tadi. Qala, dia kata wa ma a'rifu man qara'a bidzalika. Aku tak tahu siapa yang baca qiraat ni. So ma a'rifu. Kenapa dia tak guna la a'rifu? Wala a'rifu. Kenapa guna ma a'rifu? Orang ngaji bahasa Arab. So kalau ma ni dia kalau masuk pada mudhari' noun. Sekarang tak ada ihtimal lain. Tak boleh terjemah aku tidak akan mengetahui. Kalau mudhari' kan a'rifu, so boleh dua mana a'rifu, aku mengetahui ataupun aku akan mengetahui. Kalau kita nafi dengan la sini, la, so aku tidak akan mengetahui. Itu majoriti yang guna la lah. Walaupun boleh juga mana hal. Tapi kalau kita guna ma, dia sekarang je. Tak boleh makna dia aku tidak akan mengetahui. Now, right now, I don't know lah. Sekarang ni aku tak tahu. Depan lagi-lagi aku mungkin tahu. Tapi sekarang ni aku tak tahu. Wa ma a'rifu man qara'a bidzalik. Siapa yang baca dengan bacaan macam ni. Ni pun kena cari ni. Sebab saya cari teks dia ni, cek teks dia ni tak jumpa ni. Qala ni Qabisi kata ke ataupun ni. Ataupun Qadi Ismail. Patutnya Qadi lah kan. Dia nak buat hujah tu. Dia nak buat hujah. Ini bab tambih kan. Bab tambih ada tak tadi? Qultu. Sebab kitab dia tadi kita rasanya nakis juga tak? Kitab dia, sebab kitab dia nakis. Ada 8 surah je. Kitab dia sekarang ni tak sempurna. Maksudnya orang terjumpa je. So yang ditemui ahkam ni, kitab ahkam dia ni ada 8 surah je. Dan surah kita ni awal-awal lagi surah ayat tayammum mana nak ada, dia surah belakang-belakang. Ya ni kalau kita tengok tadi ahkamul Quran ni dia ni, kalau kita tengok surah contohnya kan, nanti kita tengok kandungan dia. So, kandungan dia hanya bermula daripada surah Al-Mu'minu, surah Nuh, Mujadalah, Saf, Jum'ah, Munafikun, Taghabun, Talaq. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 surah je yang jumpa manuskrip. So banyak kajian-kajian kita kalau nak kaji yang Fathul Bari tu kita pun jadi hampa juga. Hanya Ibnu Hajar saja yang hero kan. So mana kita terpaksa depend on dia je lah ni. Bergantung pada dia je. Qultu, kata Ibnu Hajar, aku kata, ini kritikan Ibnu Hajar terhadap riwayat tentang inilah. Fa'ilam tajidu ni, dua ni kan. Kita nak tolak ke ataupun macam mana? Manuskrip tu ada dalam Bukhari. Qultu la'alla Thawri. Ya. Mungkin saja Sufyan As-Sawri hakahu menceritakan itu secara makna. Bil makna. Riwayat bil makna. Macam kita tengok kan. Dalam tafsir Tabari tengok. Tafsir Tabari. Selepas dia cerita ayat falam tajidu ma'an fatayammamu, dia kata makna ayat ni ialah fa'illam tajidu ma'an. So, makna ayat tu, jika kamu tak jumpa. Buda in tu. Ini maksudnya dia ayat tu makna dia apa ayat tu? Ayat cerita jika situ. Ayat tu makna jika. So fa'illam tajidu ma'an. Jadi maknanya bukannya riwayat bil lafaz, bil makna. Tapi ini tak setuju.
Dia marah, dia kata, mana boleh mempermain-main Quran. Quran ni, kalau dah lafaz dia gitu, cakap je lah Quran. Cakap seperti mana yang Quran sebut. Dan wakana, dan dia berpendapat, Yara ni, dia berpendapat jawaza zalika. Boleh buat kesimpulan daripada Al-Quran. Guna ayat sendiri. Wa ka'anna hadha, seolah-olah ini, masalah ni, walladhi, yang membawa musannif, jarral musannifu. Musannif ni Imam Bukhari. Heret Imam Bukhari bawa, tarik masalah ni, wa ka'anna hadha huwa alladhi jarra al-musannif an ya'tiya. Bawa mari ke tempat lain. An ya'tiya, dibawa ke tempat lain. Seperti ni juga, bimisliha zihil ibarah. Seperti ibarah ni juga. Maksudnya, ada dua manuskrip lah. Satu manuskrip yang ada, satu manuskrip yang tak ada. Ayat ni, ayat yang sama ni. Di bab tayammum nanti. Fi kitabi tayammum. Kama sayati. Sebagaimana akan datang, insya Allah Ta'ala. So, kalau kita tengok dalam bab tayammum tu, kitab tayammum, dalam Fathul Bari. Sebab ayat dalam Bukhari, dalam kitab tayammum tu, dia mula dengan firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ. Gini kan? Tapi manuskrip yang lain pakai فَإِلَّمْ تَجِدُوا sini. Manuskrip dia yang lain. Manuskrip Bukhari yang lain, macam kes tadilah. Ini dihuraikan oleh Ibnu Hajar. Nanti dia kata manuskrip yang lain tu ialah qauluhu. Kata-kata Imam Bukhari. Falam tajidu ma'an fatayammamu ni kan. Ini pada kebanyakan manuskrip lah. Lil aksar. Manuskrip kita tadi, yang banyak ni, yang banyak-banyak ni, yang bawah-bawah ni, kebanyakannya guna seperti mana yang kita baca. Tapi dia kata, kalau manuskrip Nasafi. So, Nasafi kemudian lagi manuskrip Abdus. Dalam Abdus pun kita tak ada sini. Sini kita tak ada yang Abdus. Kemudian manuskrip Mustamli. Yang ni adalah dalam carta kita Mustamli ni ada sini. Ini Mustamli. Kemudian Hamawi. Ni kan. So, Ibnu Hamawi itu ialah Hamawi. Hammuwi. So, gunanya fa'illam tajidu. Guna in tu. Fa'illam tajidu. Qala Abu Zar kaza fi riwayatina. Kalau Abu Zar pun sama juga. Yang ni Abu Zar ni. Yang banyak digunakan oleh Ibnu Hajar. Pun guna fa'illam tajidu. Untuk tempat ni lah. So, ni sekarang ni kita belajar kitab Bukhari kan, syarah Bukhari oleh Fathul Bari, ginilah. Dia lebih kepada akademik lah, bukan ceramah. Bukan ceramah hadis. Teknikal-teknikal yang ada hadis. Semua jenis teknikal-teknikal yang ada dalam hadis. Wallahu a'lam bis-shawab.